Hai, salam mesra, salam muhibah, salam KMK hebat, salam katakan pada KMK. Selamat bertemu kembali bersama saya, Cikgu Connie Lorenko, Guru Kesusastraan Melayu Komunikatif STPM Anda. Pada hari ini, kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita untuk semester 2 Sastra dan Pembangunan. Untuk mengupas peristiwa-peristiwa penting yang terdapat dalam bab 14 teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Dalam bab 14 ini, kita akan menganalisis 11 episod yang terdapat dalam bab ini, yaitu di saat akhir Kesultanan Melayu Melaka, Sultan Mahmud Sultan Ahmad berlepas diri, melantik orang besar-besar kerajaan, anak raja bakal kerajaan, Tun Ali Hati lebih rela mati, Raja Abdullah ditawan Perenggi, Angkatan Perenggi menyerang Bintan, pusaka dari Temenggung Seri Udani, membalas kasih raja, dari Bintan pindah ke Kampar, dan masalah tiada mempunyai putra lelaki. Sekarang kita mulakan kupasan kita dengan menelusuri episod 1 di saat akhir Kesultanan Melayu Melaka. Dalam episod ini kita melihat 5 watak penting, yaitu Alfonso di Albuquerque, Sultan Ahmad Shah, Tun Indra Segara, Tun Salehuddin, dan Seri Udani. Alfonso di Albuquerque telah melancarkan serangan ke atas Melaka, walau bagaimanapun serangan kali pertamanya telah berjaya dipatahkan oleh Sultan Ahmad Shah. Kemudian Alfonso di Albuquerque telah melancarkan lagi serangan ke atas Melaka buat kali kedua. Sultan Ahmad Shah telah mengetuai serangan ataupun angkatan perang Melaka melawan Perenggi, dan pada serangan kali keduanya, Baginda telah membawa Maulana Sadar Jahan untuk mempelajari ilmu Tauhid. Sultan Ahmad Shah ini ketika dalam serangan kali kedua oleh Alfonso di Albuquerque telah cedera tangannya kerana terkena tombak Perenggi. Kemudian kita lihat watak Tun Indra Segara. Tun Indra Segara ini telah menemui Sultan Ahmad Shah untuk meminta hikayat Muhammad Hanafiah daripada Sultan Ahmad Shah bagi menaikkan semangat juang tentera-tentera Melaka melawan Perenggi. Malangnya di peringkat awal, Tun Indra Segara telah dianugerahkan hikayat Amir Hamzah. Walau bagaimanapun, setelah Tun Indra Segara meminta daripada Sultan Ahmad Shah ini hikayat Muhammad Hanafiah, maka akhirnya Sultan Ahmad Shah pun menganugerahkanlah hikayat Muhammad Hanafiah ini kepada Tun Indra Segara. Kemudian yang keempat kita ada Tun Salehuddin. Tun Salehuddin ini ketika berperang menentang Perenggi telah memakai ikat pinggang milik Bendahara Paduka Raja Tun Perak untuk menaikkan semangat juangnya melawan Perenggi. Dan pada akhir episod ini, Tun Salehuddin telah mati dibunuh oleh Perenggi. Manakala watak kelima, yaitu Seri Udani, dikatakan telah cedera ketika melawan Perenggi. Sekarang kita lihat pula episod kedua, Sultan Mahmud dan Sultan Ahmad berlepas diri. Dalam episod ini terdapat 3 watak penting, yaitu Sultan Ahmad Shah, Sultan Mahmud Shah, dan Bendahara Lubuk Batu. Yang pertama sekali kita lihat Sultan Ahmad Shah. Sultan Ahmad Shah ataupun yang asalnya merupakan Sultan Melaka terpaksa berundur ke Muar setelah Melaka dikalahkan oleh Perenggi. Kemudian Sultan Ahmad Shah ini tinggal di Pago. Satu sikap negatif Sultan Ahmad Shah yang tidak disenangi oleh Sultan Mahmud Shah ini ialah Sultan Ahmad Shah tidak menghormati pembesar-pembesar tua. Buktinya Baginda suka menyindir dan menyuruh pembesar-pembesar yang tua ini untuk memakan sisa makanannya dengan orang-orang besar muda. Lantaran daripada sikap Baginda ini, Sultan Mahmud Shah kemudiannya telah menyuruh agar Sultan Ahmad Shah ini dibunuh. Setelah Sultan Ahmad Shah dibunuh, Sultan Ahmad Shah ini pun dimakamkan di Bukit Batu dan digelar marhum Bukit Batu. Kemudian kita lihat watak Sultan Ahmad Shah. Sultan Ahmad Shah ini tinggal di Pago
dan terpaksa melarikan diri ke Pahang setelah Pagoh dikalahkan oleh Perenggi. Ketika di Pahang, kedatangan Sultan Mahmud Shah ini telah disambut baik oleh Raja Pahang, iaitu Sultan Abdul Jamal dan putranya Sultan Mansur Shah. Sultan Mahmud Shah kemudiannya mengahwinkan putrinya dengan Sultan Mansur Shah. Kemudian watak ketiga ialah Bendahara Lubuk Batu. Bendahara Lubuk Batu ini ialah Bendahara Paduka Tuan. Tetapi oleh sebab Bendahara Paduka Tuan ini meninggal di Lubuk Batu dan dimakamkan di Lubuk Batu, maka bendahara ini pun digelarlah Bendahara Lubuk Batu. Teruskan dengan episod ketiga, melantik orang besar-besar kerajaan. Watak penting dalam episod ini ialah Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah ingin merajakan puteranya iaitu Raja Muzaffar ketika baginda berbuat negeri di Kopak. Sultan Mahmud Shah telah menghantar Raja Muzaffar untuk belajar mengaji dengan seorang mualim dan mengahwinkan Raja Muzaffar ini bersama anak Tun Fatimah dengan Tun Ali iaitu Tun Terang. Jadi hasil perkahwinan Raja Muzaffar dengan Tun Terang ini, mereka dikurniakan seorang anak lelaki yang dinamai Raja Mansur. Jadi siapakah orang besar-besar yang telah dilantik oleh Sultan Mahmud Shah? Bagi menggantikan Bendahara Paduka Tuan atau Bendahara Lubuk Batu yang telah meninggal dunia, Sultan Mahmud Shah telah melantik Tun Koja Ahmad sebagai bendahara dengan gelaran Paduka Raja. Manakala Tun Abu Ishaq telah dijadikan Perdana Menteri, manakala Tun Hamzah dijadikan Bendahari, Hang Nadim dijadikan Laksamana bagi menggantikan Laksamana Koja Hasan yang telah meninggal dunia, dan Tun Abdul Karim serta Tun Jenal telah diberi gelaran. Inilah antara orang besar-besar yang telah dilantik oleh Sultan Mahmud Shah. Kita teruskan dengan kupasan episod keempat, Anak Raja Bakal Kerajaan. Watak penting dalam episod ini ialah Sultan Mahmud Shah. Dan peristiwa penting dalam episod ini ialah apabila Permaisuri Sultan Mahmud Shah, iaitu Tun Fatimah, akhirnya melahirkan seorang putera lelaki yang dinamai Tun Ali atau nama timang-timangannya Raja Kecil Besar. Jadi, sudah semestinya Sultan Mahmud Shah yang telah sekian lama menginginkan putera daripada Tun Fatimah berasa sangat gembira apabila Tun Fatimah akhirnya melahirkan seorang putera lelaki. Lalu Sultan Mahmud Shah mengambil Paterana dan Permaidani yang tadinya diberikan kepada Raja Muzaffar, dan Paterana dan Permaidani ini diserahkan kepada Tun Ali. Okey, adapun dalam episod ini ada dinyatakan tentang adat menyambut kelahiran bayi dan adat bercukur. Dalam adat menyambut kelahiran bayi, apa yang berlaku ialah apabila Tun Ali ini ataupun Raja Kecil Besar ini dilahirkan, maka gendang kesukaan pun dipalu, bedil dipasang, gendang perang dibunyikan, dan anak raja ini pun dimandikan. Setelah anak raja ini dimandikan, maka anak raja ini pun dibangkan oleh kadi. Setelah dibangkan oleh kadi, maka segala orang besar-besar pun membawalah hadiah persembahan mereka kepada Raja Kecil Besar ataupun kepada Tun Ali ini. Okey, itu adat menyambut kelahiran. Untuk adat bercukur yang dijalankan selepas bayi ataupun Tun Ali ini berusia 7 hari, adat bercukur ini dijalankan oleh bendahara. Okey, dengan menggunakan pisau tembaga suasa berhulu emas berpermata. Rambut Tun Ali ini telah ditimbang oleh isteri bendahara dengan emas dan permata, dan emas dan permata ini kemudiannya diserahkan atau didermakan kepada segala fakir dan miskin. Okey, kemudian apa yang berlaku dalam episod ini juga ialah
Sultan Mahmud Shah menabalkan Raja Ali sebagai Sultan dengan gelaran Sultan Alauddin Rayad Shah ataupun Sultan Muda. Pada masa yang sama, Sultan Mahmud Shah lah yang memangku kerajaan. Seterusnya kita lihat pula episod yang kelima, Tun Ali Hati lebih rela mati. Dalam episod ini terdapat dua watak penting, iaitu Sultan Mahmud Shah dan Tun Ali Hati. Sultan Mahmud Shah telah mengumpul semua sahabat kepada putranya, iaitu Sultan Ahmad Shah, dan meminta mereka untuk menumpahkan taat setia mereka kepada Sultan Alauddin Rayad Shah ataupun Sultan Muda. Kesemua sahabat Sultan Ahmad Shah ini telah setuju dan mendatangi ataupun berdatang sembah kepada Sultan Alauddin Rayad Shah, melainkan hanya Tun Ali yang enggan menyembah Sultan Mahmud Shah dan Sultan Alauddin Rayad Shah. Okey, kenapa? Sekarang kita lihat kepada watak Tun Ali. Tun Ali Hati ini merupakan antara orang besar kesayangan Sultan Ahmad Shah. Setelah Sultan Ahmad Shah ini mati dibunuh oleh Sultan Mahmud Shah, maka Tun Ali Hati pun berasa enggan untuk menyembah raja lain selain Sultan Ahmad Shah kerana Tun Ali Hati sangat kasih akan Sultan Ahmad Shah. Lalu, oleh sebab keengganannya ini untuk menyembah raja lain selain Sultan Ahmad Shah, maka Tun Ali Hati pun meminta agar dia dibunuh oleh Sultan Mahmud Shah. Walaupun Sultan Mahmud Shah berulang kali meminta Tun Ali Hati supaya menumpahkan setianya kepada baginda dan juga Sultan Alauddin Rayad Shah, namun oleh sebab Tun Ali Hati ini enggan dan berterusan meminta dibunuh oleh Sultan Mahmud Shah, maka akhirnya Sultan Mahmud Shah pun membunuh Tun Ali Hati. Okey, sekarang kita teruskan dengan episod ke-6, Raja Abdullah ditawan. Watak penting dalam episod ini ialah Raja Abdullah. Siapa itu Raja Abdullah? Raja Abdullah ialah raja di Kampar, iaitu anak kepada Raja Menawar. Setelah Raja Abdullah mendapat tahu Melaka dikalahkan oleh Perenggi, maka Raja Abdullah pun ingin berbaik-baik dengan Perenggi supaya dia dijadikan Raja Melaka. Raja Abdullah walaupun dinasihatkan oleh para pembesar agar jangan mendatangi Perenggi dan meneruskan hajatnya untuk berbaik-baik dengan Perenggi, tetapi Raja Abdullah ini enggan ataupun tidak menghiraukan nasihat para pembesarnya ini. Apa yang berlaku selepas itu ialah apabila Raja Abdullah mendatangi kapal kenaikan Perenggi, baginda telah ditangkap oleh Perenggi dan dilarikan ke goa. Sekarang kita lihat pula kupasan episod ke-7, Angkatan Perenggi menyerang Pahang. Dua watak penting dalam episod ini ialah Sultan Mahmud Shah dan juga Temenggung Seri Udani. Sultan Mahmud Shah yang membuka negeri di Bintan ingin diserang oleh Perenggi. Perenggi telah membakar Bengkalis dan juga Bulang ketika dalam perjalanan menuju ke Bintan. Apabila Sultan Mahmud Shah mendapat tahu Perenggi telah membakar Bengkalis dan Bulang, baginda pun menitahkan agar Temenggung Seri Udani bertahan di Kota Kara. Artinya Temenggung Seri Udani perlu bersiap sedia di Kota Ara untuk menerima serangan daripada Perenggi. Walau bagaimanapun, apa yang terjadi ialah Temenggung Seri Udani melengah-lengahkan titah Sultan Mahmud Shah untuk melawan Perenggi di Kota Kara. Apa yang dilakukan oleh Temenggung Seri Udani ialah Temenggung Seri Udani sibuk menyenaraikan harta kekayaannya yang akan diwasiatkannya kepada Sultan Mahmud Shah apabila
dia meninggal dunia akibat berperang dengan Perenggi Kelang. Sebenarnya apa yang terjadi ialah Temenggung Sri Udani ini berasa sangat sedih dan kesal akan kemiskinan hidupnya sebagai seorang Temenggung. Biarpun dia seorang bangsawan, seorang golongan pembesar, memegang jawatan sebagai Temenggung, tetapi hidupnya sangatlah miskin. Kenapa? Kerana Sultan Mahmud Shah tidak pernah membayar gajinya ataupun mesaranya sebagai Temenggung. Jadi sebenarnya apa yang disenaraikan oleh Temenggung Sri Udani dalam wasiatnya ialah segala harta miliknya yang telah pun rosak, yang menggambarkan kemiskinan hidupnya sebagai seorang Temenggung selama pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Kemudian Temenggung Sri Udani pun turunlah ke Kota Kara setelah mendengar bahawa Perenggi telah pun berada di Kuala Kota Kara. Temenggung Sri Udani pun pergilah berperang melawan Perenggi di Kota Kara. Okey, sekarang kita lihat episod yang ke-8, Pusaka dari Temenggung Sri Udani. Dalam episod ini, watak kita ialah Sultan Mahmud Shah dan Temenggung Sri Udani. Kita lihat Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah setelah mendapat surat wasiat daripada Temenggung Sri Udani yang menyenaraikan segala hartanya yang menggambarkan kemiskinannya sebagai seorang Temenggung, berasa sangat kesal akan sikapnya terhadap Temenggung Sri Udani. Baginda berasa sangat kesal kerana tidak pernah membayar gaji Temenggung Sri Udani sehingga menyebabkan hidup Temenggung Sri Udani ini sangat miskin. Lalu sebagai tanda penyesalan dan penghargaannya terhadap Temenggung Sri Udani, Baginda telah menganugerahkan persalinan seperti pakaian anak-anak raja kepada Temenggung Sri Udani. Manakala Temenggung Sri Udani dalam episod ini telah mati dibunuh Perenggi. Jadi tertunailah kata-kata Temenggung Sri Udani bahawa katanya ialah, kalau Kota Kara itu kalah, saya akan mati. Artinya, Temenggung Sri Udani akan berjuang berhabis-habisan, bermati-matian sehingga ketitisan darah yang terakhir, dan sekiranya dia mati, maka ketika itu kalahlah Kota Kara. Jadi, Temenggung Sri Udani pun mati dibunuh Perenggi dan Kota Kara pun kalahlah dan jatuhlah ke tangan Perenggi. Sekarang kita beralih ke episod yang ke-9, Membalas Kasih Raja. Terdapat 3 orang watak penting dalam episod ini, iaitu Sultan Mahmud Shah, Sri Naradiraja dan Sri Wak Raja. Sultan Mahmud Shah telah mengetuai angkatan perang melawan Perenggi. Malangnya, Kopak akhirnya berjaya dikalahkan oleh Perenggi, manakala Sultan Mahmud Shah terpaksa melarikan diri bersama permaisurinya Tun Fatimah, putranya Sultan Alauddin Raya Shah dan seluruh keluarga. Seterusnya ialah watak Sri Naradiraja. Nama sebenar Sri Naradiraja ialah Tun Hamzah dan merupakan anak kepada Sri Naradiraja Tun Tahir. Sri Naradiraja telah membawa Sultan Mahmud Shah dan seluruh keluarga diraja untuk melarikan diri dari Kopak setelah Kopak ditawan oleh Perenggi. Pada ketika inilah, Sultan Mahmud Shah dan seluruh keluarga diraja bersama seluruh pengikutnya menyusur kaki Gunung Bintan untuk mencari tempat perlindungan demi menyelamatkan diri dari Perenggi. Ketika berada di hutan, Sri Wak Raja telah disuruh oleh Sri Naradiraja untuk mencari makanan untuk diberikan kepada Sultan Mahmud Shah yang kelaparan. Tujuan Sri Naradiraja ini adalah untuk sebagai tanda membalas kasih Sultan Mahmud Shah yang sebelum ini telah membunuh keluarga mereka, iaitu Bendahara Sri Maharaja, Sri Naradiraja, Tun Hasan Temenggung dan Tun Ali. Apabila Sultan Mahmud Shah mendengar kata-kata Sri Naradiraja ini, maka sedihlah Sultan Mahmud Shah kerana Baginda berasa kesal akan perbuatannya membunuh Bendahara Sri Maharaja dan keluarganya.
Sri Naradiraja juga telah memaksa Sultan Mahmud Shah untuk memakan makanan yang dicuri oleh Sri Wakraja. Kemudian kita lihat watak Sri Wakraja. Nama sebenar Sri Wakraja ialah Tun Abdul Karim dan merupakan anak kepada Bendahara Sri Maharaja Tun Mutahir. Setelah disuruh oleh Sri Naradiraja untuk mencari makanan untuk diberikan kepada Sultan Mahmud Shah, maka Sri Wakraja pun pergilah mencari makanan dan berjaya mencuri nasi dan ikan bakar milik 3 orang perempuan untuk diberikan kepada Sultan Mahmud Shah. Pada ketika ini, Sri Wakraja telah disindir sebagai pencuri oleh ketiga-tiga orang perempuan tersebut. Sekarang kita beralih ke episod ke-10 dari Bintan ke Kampar. Watak penting dalam episod ini ialah Sultan Mahmud Shah. Ketika berada di Kampar, Sultan Mahmud Shah telah diberitahu bahawa Raja Abdullah, iaitu Raja Kampar, telah ditawan oleh Perenggi akibat keinginan Raja Abdullah ini untuk berbaik-baik dengan Perenggi agar dijadikan Raja di Melaka. Sultan Mahmud Shah kemudiannya tinggal di Istana Raja Menawar di Kampar. Ketika di Kampar ini jugalah permaisuri kesayangan Sultan Mahmud Shah iaitu Tun Fatimah mangkat lalu dimakamkan di Kampar, dan di sinilah Sultan Mahmud Shah berasa sangat berduka kerana kehilangan permaisuri kesayangan baginda. Sekarang tibalah kita ke episod yang terakhir iaitu masalah tidak mempunyai putera lelaki. Watak penting dalam episod ini ialah Sultan Mansur Shah. Siapa itu Sultan Mansur Shah? Sultan Mansur Shah ialah raja di Pahang dan merupakan putera kepada Sultan Abdul Jamal Shah. Sultan Mansur Shah ini dalam episod sebelum ni ada dikatakan berkahwin dengan puteri Sultan Mahmud Shah. Hasil perkahwinannya dengan puteri Sultan Mahmud Shah telah mendapat 2 orang puteri iaitu Raja Puspadewi dan Raja Kesumadewi. Kemudian Sultan Mansur Shah ini oleh sebab tidak mempunyai putera lelaki telah menjadikan anak Raja Muhammad iaitu Raja di Terengganu sebagai anak angkat. Nama anak Raja Terengganu yang dijadikan anak angkat oleh Sultan Mansur Shah ini ialah Raja Ahmad. Raja Ahmad ini kemudiannya dikahwinkan oleh Sultan Mansur Shah dengan putrinya iaitu Raja Puspadewi dan memberikan mereka seorang putera iaitu Raja Omar. Dan Sultan Mansur Shah ini berkeinginan ataupun bercadang untuk menjadikan Raja Ahmad sebagai Raja Pahang, dan keinginan Sultan Mansur Shah ini telah dipersetujui oleh bendahara dan segala orang besar-besar Pahang. Demikianlah tadi kupasan terhadap 11 episod yang terdapat dalam bab 14 teks Sulalatus Salatin Sejarah Melayu. Sebelum kita mengakhiri sesi pembelajaran ini, ayuh kita katakan azam kita pada KMK. Katakan pada KMK, katakan pada KMK, katakan pada KMK. Setakat ini dulu pertemuan kita untuk kali ini. Semoga kita akan bertemu lagi di lain ruang, di lain waktu. Sekian, terima kasih. Bye-bye.